Hi, good morning, guys. So welcome back. It's a new week for PK subject, minggu yang baharu untuk subjek PK. So what are we going to do today and what are we going to look at is apa yang kita nak buat pada hari ini ataupun tajuk apa yang kita nak lihat pada hari ini. We are looking at one of the subtopics. Kalau you ingat sebelum ini pada minggu lepas kita telah ulang kaji ataupun kita telah mempelajari sebuah subjek tentang bagaimanakah bagaimanakah sebaran penyakit boleh terjadi dengan penjagaan makanan yang tidak rapi. So today we are going to look at another subtopic which is cegah penyakit sebelum sakit. Kita selalu dengar pepatah ataupun selalu dengar a saying that says lebih baik mencegah daripada sebelum melarat, kan? Mencegah tu lebih baik, right? So that means maksudnya ialah kita perlu melakukan perkara-perkara ataupun kita perlu melaksanakan perkara-perkara yang dapat menghindarkan kita. We need to reinforce or we need to do things that hopefully could protect us from being affected. Maknanya kita perlulah melaksanakan ataupun melakukan perkara-perkara ataupun langkah-langkah yang disarankan agar kita tidak terkena jangkitan ataupun agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Okay, so if we look here in this picture, kalau kita lihat pada halaman page number 49 here, okay, as you can see, seperti yang you nampak, is a picture at the hospital. Merupakan is a situation at the hospital, sebuah situasi yang berada di hospital. So let's read together. Keluarga Anita merupakan sebahagian daripada mangsa banjir. Selepas beberapa hari, kakak Anita mengalami muntah-muntah dan cerit-berit sehingga menyebabkan matanya cengkung. Badannya lesu, ototnya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Doktor mengesahkan kakak Anita dijangkiti taun ataupun kolera. Okay, minggu lepas kalau you ingat, selain daripada penjagaan makanan yang tidak sempurna, kita juga maklum bahawa we were also informed that penyakit ini boleh tersebar melalui jika berlaku masalah banjir dan kita berada di tempat relief center ni tempat pengumpulan mangsa-mangsa banjir. So at that point, that place is very risky. Maksudnya pada waktu itu berada di tempat seperti itu, walaupun kita terselamat daripada banjir, but if we are not careful enough, jika kita tidak berhati-hati, we are going to expose ourselves. Kita mungkin akan terdedah, okay, to a lot or to many types of disease, especially cholera. Kita mungkin akan terdedah dengan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit taun. As I was explaining last week, seperti yang I juga telah explain pada minggu lepas, bagaimanakah mangsa-mangsa banjir ini boleh terdedah dengan penyakit-penyakit seperti itu. If you could recall, I explained that maybe it could happen because of the cook or the chef who provide or who prepare the food for the victim. Maksudnya kemungkinan seseorang daripada pusat
pemulihan banjir itu boleh terkena jangkitan kerana berpunca daripada tukang-tukang masak yang menyediakan makanan tu. Maybe they don't use clean water, maybe they don't wash their hands and whatnot. So that could possibly happen lah. Maksudnya perkara seperti itu mungkin boleh berlaku. Okay, alright. So in this case, dalam kes ini Anita's sister ataupun kakak Anita, she's having or she is affected by cholera. Beliau terjangkit ataupun beliau dijangkit penyakit kolera. So if you look here, there are few symptoms. Terdapat beberapa simptom seseorang yang mengalami kolera. Betul tak? Macam kalau kita tengok COVID-19, ada simptom-simptomnya. Maksudnya dekat sini, kalau kita ada demam, kita ada sesama ataupun kita ada batuk, ini merupakan simptom. Ini merupakan simptom. Maksudnya ialah di sebalik simptom-simptom ini sebenarnya terdapat satu penyakit lain yang badan kita hidapi. Okey, macam COVID-19. Kenapa seseorang itu ada demam yang panas dan dalam masa yang sama ada batuk-batuk yang serius? Dalam kes yang lain ada masalah sesak nafas, tekak yang sakit, badan-badan yang sakit. So these are symptoms. Okay, ini adalah simptom-simptom. So di sebalik simptom-simptom ini sebenarnya terdapat satu penyakit yang lain yang dipanggil penyakit COVID-19 ataupun COVID-19. Same goes to cholera, sama juga dengan penyakit kolera ataupun taun. Kalau you baca dekat sini, mengalami muntah-muntah, cerit-berit, menyebabkan matanya cengkung. Tahu cengkung tak? Cengkung ni maksudnya dia macam dia cengkung ni maknanya mata dia macam berada dalam keadaan yang sangat sakit. Sangat sakit macam mana? Matanya kurus, bukan kurus. Ya, betul. Macam kurus, dia macam tak cukup rehat. Matanya cengkung. Badannya lesu. Badannya tidak mempunyai tenaga. Kenapa? Sebab dia dah muntah-muntah, sebab dia dah cerit-berit. Lepas tu ototnya kejang, cramp lah. Dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Dehidrasi ni maksudnya badannya kehilangan air. So seseorang yang sentiasa muntah-muntah ataupun sentiasa cerit-berit akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi ni berlaku apabila air di dalam badan kita dikeluarkan terlalu banyak. Akan dikeluarkan terlalu banyak. If you don't believe in me, kalau you tak percaya, you boleh cuba di rumah. Maksud I macam ini. Cuba dalam masa satu hari tu you tak minum air sangat. Mungkin daripada pagi sampai malam. Okay, kita tengok masa kita berpuasa, kan? Waktu kita berpuasa, kita akan minum air hanya pada waktu sebelum subuh dan juga pada waktu selepas maghrib. So in between di antara waktu selepas subuh sehingga selepas asar tu ataupun sebelum maghrib tu, apa yang kita nampak berlaku pada badan kita? Kita rasa sedikit lemah, kan? Kita rasa sedikit lemah, badan kita lesu sahaja. Kenapa? Kerana badan kita mengalami proses dehidrasi. Maksudnya dalam badan kita tiada air. So bila di dalam badan tiada air, kita akan rasa sangat lesu. Kita akan dapat simptom-simptom seperti demam, and then badan kita lesu, and then perut kita sakit and whatnot. Okay, mari kita tengok perbualan antara adik Anita bersama doktor. Doktor, apakah penyakit taun? Taun ialah penyakit akibat jangkitan bakteria Vibrio cholera pada usus kecil. So taun ni berlaku disebabkan bakteria. Dia bukan virus, bakteria. So bagaimanakah penyakit taun ni boleh merebak, doktor? Dalam kes ini, penyakit taun merebak melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan kuman taun. Selain itu, kurang menjaga kebersihan diri
dan sumber air yang tercemar semasa berlakunya bencana banjir. Okay, so ada beberapa punca mengapakah seseorang itu boleh dijangkiti penyakit taun. Yang pertama, kalau you baca dekat sini, melalui makanan dan minuman yang tercemar. Maknanya makanan dan minuman yang tidak bersih, yang tidak disediakan dengan sempurna, ataupun makanan itu sudah disediakan secara sempurna, tetapi selepas makanan itu tersedia, mungkin kesilapan kita ataupun kecuaian daripada seseorang yang menyebabkan makanan itu tercemar. Mungkin tangannya tak bersih, okay? Tangannya tak bersih, dia pegang kuih-kuih itu ke ataupun makanan-makanan itu, jadi makanan itu pun tercemar. Kemudian kurang menjaga kebersihan diri. Ni penting. Kurang menjaga kebersihan diri maksudnya sebelum nak makan tu dia tak cuci tangan dia tak sanitasi tangan dia. Okay, so terus dia ambil makanan itu. Itu juga boleh menyebabkan penyakit taun ini boleh berlaku. Sama juga dengan penyakit COVID-19, kan? Kalau you tak sanitasi tangan you, okay, kemudian kalau you tak cuci tangan you dengan air atau dengan air dan sabun, ia boleh menyebabkan you terkena jangkitan. Okay, especially now, okay, terutamanya pada waktu sekarang ini di mana kita sudah mempunyai variant yang dipanggil variant Delta. So as we were discussing before this, variant Delta ni sangat cepat. Okay, sangat cepat. Maksudnya dari segi apa? Sangat cepat berjangkit, dan ia juga boleh menjangkit seseorang itu tanpa sentuhan. Yes, tanpa sentuhan. Maksudnya Delta variant ini boleh menjangkit seseorang itu melalui udara. Even worse, melalui udara. Tapi dia bukan udara-udara yang macam udara-udara seperti udara-udara yang bebas bergerak macam udara di luar rumah kita. Tak. Dia ataupun virus Delta variant ni suka pada udara yang sejuk. Suka pada udara yang sejuk. So that's why on the other day, sebab tu Mr. Z pada beberapa hari yang lepas, I watched this one video by a doctor. I telah tonton satu video ni daripada seorang doktor, and he said, dan dia pun telah jelaskan, pada waktu-waktu seperti ini elakkan, avoid yourself, elakkan diri you dari pergi ke pasar raya yang berekon. Okay, elakkan diri you daripada pergi pasar raya yang mempunyai aircon. Kalau terpaksa pergi juga, pastikan bila balik tukar pakaian tersebut, kemudian mandi. Okay, tukar pakaian dan kemudian mandi dengan menggunakan sabun dan whatnot lah. Bersihkan diri tu sebelum sebelum bergerak dalam rumah tu, bermain dengan adik-adik ke, bermain dengan anak-anak ke, okay, ataupun bersosial bersama sesiapa sahaja di dalam rumah itu. So perlu mandi, perlu cuci pakaian tersebut segera. Kerana apa? Kerana variant Delta ni, you bayangkan kalaulah virus COVID-19 ni berada di udara, apabila kita pergi di kawasan di mana virus itu berada di udara, virus itu akan melekat pada baju kita, kan? Okay, so you bayangkan kalau baju kita ni kita tak bersihkan, kita tak basuh, so dia akan menyebabkan kita boleh terjangkit. Sama jugalah dengan taun ni. Taun ni bukan melalui udara, tapi maksudnya di sini kalau you kurang menjaga kebersihan diri, penyakit taun ni pun boleh berjangkit. Bukan boleh berjangkit, boleh menjangkit you. Kemudian yang terakhir sekali, kalau kita lihat faktor lain ataupun punca lain yang menyebabkan seseorang itu boleh
terkena jangkitan penyakit taun, iaitu sumber air yang tercemar semasa berlakunya bencana air. Yes. Mungkin apa yang berlaku ketika mereka semua ini berada di pusat pemeliharaan banjir, di mana mereka tidak dapat bekalan air minuman yang bersih, ataupun mereka tidak dapat memperolehi ataupun mereka tidak dapat minum minuman yang air yang telah dimasak dengan betul. So itu telah menyebabkan air itu tercemar. Okay, so so it's very important Okay. Seterusnya soalan yang terakhir, bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit taun? Kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makanan dan minuman yang dicemari dengan kuman taun. Makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan raya juga perlu dielakkan. Yes. Okay. So the key here is, untuk penyakit taun ni, perkara yang paling penting yang perlu diberi perhatian ialah kebersihan. Tahap kebersihan. So apabila kita nak beli makanan-makanan ataupun minuman di luar, pastikan first of all you tengok dulu bagaimanakah cara minuman itu disediakan, bagaimanakah cara makanan itu disediakan. Okay. Sebabnya kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu bagaimana air jenis macam mana yang digunakan. Okay. Cuba you tengok kalau kita beli air tu kan, selalu air tu diletak dalam jug, it's a big container lah, satu bekas yang besar tu kan. Tengok bekas tu bersih ke tak bersih ke. Bukanlah bermaksud you kena tengok macam tu, tak. Maksudnya you perhatikan, tengok secara umumnya, adakah bekas itu bersih, adakah bekas itu betul-betul bersih, ada kotor-kotoran tak. Kalau ada kotor-kotoran, contohnya nampak benda-benda yang seperti yang boleh menyebabkan kesangsian kepada you, elakkan. Kalau boleh elakkan. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada air itu betul-betul bersih ataupun sudah tercemar. Okay. So itu sahaja untuk penyakit taun. So tugasan you mudah sahaja. Apa yang you kena buat ialah, I nak you bina sebuah peterminda. Terpulang pada you nak bina sebuah peterminda pun boleh, ataupun you nak bina jadual pun boleh. Okay. Kalau nak bina jadual, let me draft for you. Ini tugasan you ya. Ini tugasan you. So you boleh bina peterminda ataupun you boleh bina jadual. Macam mana nak bina jadual? Jadual apa yang you kena bina? I nak you bina jadual tentang penyakit taun ini. So yang pertama, jadual you ialah, okay, yang ini soalan, yang ini ialah penjelasan. So apa yang kena ada dalam soalan? You ambil je, you pindahkan je ni. Yang ni you pindahkan ke sini, yang ini you pindahkan ke sini, yang ini you pindahkan ke sini. Cumanya perkataan doktor ni you tinggalkan lah, janganlah masukkan doktor tu. Okay. What about yang bahagian ni pula macam mana? Yang bahagian ni you ambil je jawapan dia. Okay, I tukar warna lain Okay, you ambil yang ini. Taun ni ambil dekat sini, pindahkan ke sini. Kemudian yang ini pun pindahkan ke sini. Yang ini pun pindahkan ke sini. Itu sahaja tugasan you. Senang kan? Okay, so once you finish, you just send over me the paper, the work, and I will check for you. Alright guys, I think that's all for today. If you have any question, just let me know. Kalau ada soalan, tanya je I will be happy to help you. Alright? Thank you so much. Take care guys. I love you too.